Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita impak tinggi untuk minggu ini. Bermula pada hari ini, Isnin, Market Economics mengeluarkan indeks pengurusan pembelian dan pembuatan PMI pada pukul 3.30 petang hari ini. Yang dikeluarkan oleh Market Economics memberikan pandangan mengenai keadaan perniagaan di sektor pembuatan. Oleh kerana sektor pembuatan menguasai sebahagian besar daripada jumlah KDNK, PMI pembuatan adalah petunjuk penting bagi keadaan perniagaan dan keadaan ekonomi keseluruhan di Jerman. Biasanya keputusan di atas 50 ialah menguat bagi euro dan hasil di bawah 50 dilihat sebagai penurunan harga atau melemah bagi mata wang euro. Seterusnya pada pukul 4 petang, laporan gabungan bulanan PMI mengenai pembuatan dan perkhidmatan akan dikeluarkan oleh Market Economics. Didasarkan pada sebilangan besar eksekutif perniagaan di syarikat pembuatan dan perkhidmatan sektor swasta, setiap tindak balas dikira mengikut ukuran syarikat dan sumbangannya terhadap jumlah pengeluaran pembuatan atau perkhidmatan yang dipertanggungjawabkan oleh subsektor yang menjadi milik syarikat itu. Pada pukul 4.30 petang hari ini, perkhidmatan PMI United Kingdom akan dikeluarkan oleh Chartered Institute of Purchasing and Supply. Ia adalah petunjuk keadaan ekonomi di sektor perkhidmatan UK. Ia merangkumi gambaran keseluruhan keadaan penjualan dan pekerjaan. Perlu diperhatikan bahawa sektor perkhidmatan UK tidak mempengaruhi baik positif atau negatif. PBD sama seperti PMI pembuatan. Peniaga mahukan bacaan setinggi mungkin kerana nilai positif akan diambil untuk GBP. Sebarang bacaan di atas 50 menandakan pengembangan, sementara bacaan di bawah 50 menunjukkan penguncupan. Besok Selasa 24 Ogos akan ada hanya satu berita berimpak tinggi, iaitu penjualan runcit yang dikeluarkan oleh Statistics New Zealand yang dikeluarkan pada pukul 6.45 pagi waktu Malaysia. Ia mengukur jumlah penerimaan kedai runcit. Perubahan peratusan setiap suku tahun menunjukkan kadar perubahan penjualan tersebut. Perubahan dalam penjualan runcit banyak diikuti sebagai petunjuk pembelanjaan pengguna. Bacaan yang tinggi dilihat positif atau menaik bagi NZD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Bergerak ke hari Rabu 25 Ogos pula, dua berita penting yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat pada pukul 8.30 malam. Berita berkenaan adalah pesanan barang tahan lama yang dikeluarkan oleh Biro Banjir Amerika Syarikat yang mengukur kos pesanan yang diterima oleh pengilang untuk barang tahan lama, yang bermaksud barang yang dirancang bertahan selama 3 tahun atau lebih, seperti kenderaan bermotor dan peralatan. Oleh kerana produk tahan lama tersebut sering melibatkan pelabur besar, mereka sensitif terhadap keadaan ekonomi Amerika Syarikat. Angka terakhir menunjukkan keadaan aktiviti pengeluaran Amerika Syarikat. Secara umum, bacaan yang tinggi adalah menaik untuk USD. Dan seterusnya, pesanan barang modal non-defense tidak termasuk pesawat yang dikeluarkan oleh Biro Banci Amerika Syarikat. Mengukur kos pesanan yang diterima oleh pengeluar untuk barang tahan lama yang digunakan dalam pengeluaran barang atau perkhidmatan, yang bermaksud barang yang direncanakan akan bertahan selama 3 tahun atau lebih, tidak termasuk sektor pertahanan seperti pesawat. Oleh kerana produk tahan lama tersebut sering melibatkan pelabur besar, mereka sensitif terhadap ekonomi Amerika Syarikat. Secara umum, bacaan yang tinggi adalah bullish untuk USD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau bearish. Seterusnya pada hari Khamis 26 Ogos, Simposium Dasar Ekonomi Jackson Hole akan dikeluarkan pada pukul 8 malam waktu Malaysia. Ia adalah simposium tahunan yang ditaja oleh Bank Rizab Persekutuan Kansas City sejak tahun 1978 dan diadakan di Jackson Hole, Wyoming sejak tahun 1981. Ia adalah forum untuk bank pusat, pakar dasar dan akademik untuk bersama memberi tumpuan mengenai suatu perkara yang dapat memberikan impak tinggi kepada mata wang USD. Dan seterusnya 30 minit selepas itu pada pukul 8.30 malam, produk domestik kasar tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Analisa Ekonomi Amerika Syarikat akan dikeluarkan. Ia menunjukkan nilai wang semua barang, perkhidmatan dan struktur yang dihasilkan dalam sebuah negara dalam jangka waktu tertentu. KDNK tahunan adalah ukuran kasar aktiviti pasaran serana. Ini menunjukkan kadar ekonomi negara mengembang atau menurun.
Secara umum, bacaan yang tinggi atau angka yang lebih baik dari yang dijangkakan dilihat positif untuk USD, sementara bacaan yang rendah adalah negatif atau menurun. Dan yang terakhir untuk hari Khamis ini, tuntutan pengangguran awal yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat, ia adalah ukuran jumlah orang yang mengemukakan tuntutan kali pertama untuk insuran pengangguran negeri. Dengan kata lain, ia memberikan ukuran kekuatan di pasaran buruh. Angka yang lebih besar dari yang dijangkakan menunjukkan kelemahan di pasaran ini yang dapat mempengaruhi kekuatan dan arah ekonomi Amerika Syarikat. Secara umum, penurunan jumlah harus dianggap sebagai positif atau menaik untuk USD. Dan seterusnya pada hari Jumaat 27 Ogos, hari terakhir bagi pasaran kewangan sebelum menutupi minggu ini. Simposium Dasar Ekonomi Jackson Hole sekali lagi akan bersidang pada pukul 8 malam hari Jumaat ini. Ia adalah simposium tahunan yang ditaja oleh Bank Reserve Persekutuan Kansas City sejak tahun 1978 dan diadakan di Jackson Hole, Wyoming sejak tahun 1981. Ia adalah forum untuk bank pusat, pakar dasar dan akademik untuk memberi tumpuan mengenai sesuatu perkara yang dapat memberikan impak tinggi kepada mata wang USD. Berikutan itu, pada pukul 9.30 malam, jualan runcit yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Australia adalah tinjauan barang yang dijual oleh peruncit berdasarkan pada sampel kedai runcit dengan pelbagai jenis dan saiz, dan ia dianggap sebagai petunjuk mengenai pesat ekonomi Australia. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek dan pertengahan. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjangkakan aliran menaik untuk AUD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Dan berita terakhir untuk minggu ini, pada pukul 10 malam hari Jumaat ini, Jerome Powell, pengerusi Federal Reserve, akan mengadakan sidang media dan memberikan ucapan yang dapat memberikan impak tinggi kepada mata wang USD. Sekian berita impak tinggi untuk minggu ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.